Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya lama aku tak upload sebarang video, tapi tak bermakna aku tak ikut perkembangan. Tak bermakna aku biarkan, tidak. Sebab aku sentiasa ikut perkembangan, khususnya dari hal jalan-jalan ma'rifat, dari hal jalan-jalan tauhid, tasawuf. Sentiasa aku ikut. Ada banyak wasil yang aku dapat, minta aku ulas dari hal perbalahan orang-orang makrifat dengan Wahabi, dengan sidang kalam katanya. Beginilah, kita ambil jalan mudah. Aku tak memihak pada sesiapa pun, bukan pada Wahabi, bukan pada orang-orang tauhid dan makrifat, bukan. Kerana bagi aku jalan makrifat adalah satu kurnia yang Allah berikan pada siapa pun yang Allah kehendaki. Setiap kita yang lahir sudah Allah tentukan kelebihan dan keistimewaan setiap kanak-kanak yang baru lahir. Kerana itu ada setengah jalan tasawuf, iaitu adalah titisan darah dari keturunan nenek moyang. Ada juga yang dituntut dari seorang guru ke seorang guru. Ada. Kerana ilmu tasawuf itu juga termasuk di dalam rezeki yang Allah bagi pada siapa pun yang Allah kehendaki. Nabi pernah berkata bahawa tingginya makam Abu Bakar itu bukan kerana ibadatnya, tapi kerana rahsia yang disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan tingginya makam para sahabat dan para wali bukan kerana ibadat, bukan kerana zikir yang panjang, bukan kerana zikir-zikir tidak memberi bekas kepada Allah Ta'ala, tidak menaikkan makam Allah Ta'ala, dan tidak menurunkan darjat sebagai Tuhan, tidak. Cuma aku ambil kesempatan yang sedikit. Aku nak minta supaya orang-orang yang mengaku makrifat dan orang-orang yang berpegang pada ajaran Wahabi, hentikanlah perbalahan. Hentikan. Kerana bagi aku, orang makrifat adalah pertama-tama yang kena hentikan perbalahan. Kerana makin hari keadaan makin memburuk, makin menanak, makin busuk dan bengkak, sehingga orang-orang hakikat yang mengaku makrifat bercakap seolah-olah tidak ada ilmu, seolah-olah tidak ada tauhid, seolah-olah tidak ada makrifat. Jika emosi kamu sebagai orang makrifat, lidah kamu tak dapat kamu jaga sebagai orang makrifat hanya kerana amarah kamu,
hanya kerana rasa tersinggung. Kamu juga tak lepas dari dosa-dosa lidah kamu, dari dosa-dosa caci maki kamu. Kamu tak lepas. Baik kamu orang makrifat dari Singapura, dari Terengganu, Kelantan, Kedah, atau di mana pun, kamu mengaku kamu orang tauhid lagi makrifat, maka bercakaplah dengan ilmu tauhid lagi makrifat. Aku tak rasa kamu perlu saling cabar-mencabar antara puak makrifat dan puak Wahabi. Apa perlunya kamu cabar-mencabar di media sosial? Apa perlunya? Adakah ini soalan dari aku? Adakah dengan mencabar kamu rasa menjadikan kamu orang yang hebat? Adakah dengan berdebat menjadikan kamu orang yang tersohor? Adakah dengan sumpah serata, maki hamun, bahkan menyentuh perkara-perkara peribadi, yakni pekerjaan mereka, yakni ahli Wahabi, kelulusan mereka, jadi bahan ketawa bagi orang-orang makrifat? Di mana letak akhlak kamu sebagai orang yang mengaku makrifat? Mungkin kamu seorang doktor, mungkin. Dan orang Wahabi sekadar security, sekadar Pak Gad. Dengan kerja security dan guard itulah dia menyara diri dan keluarga, anak-anak. Apa perlunya pekerjaan mereka dijadikan bahan ketawa? Apa perlunya kamu bercakap dari hal tauhid, makrifat dan agama? Dalam masa yang sama, kamu mentertawakan, kamu menghina individu tertentu. Mungkin kamu rasa kamu lebih hebat kerana kamu mungkin seorang doktor, mungkin ditambah pula kerana kamu belajar satu ilmu yang dikatakan makrifat, yang dikatakan kenal akan diri, kenal akan Allah, kenal akan ruh, kenal akan nyawa, kenal akan rahsia. Tapi siapapun kamu, sama ada dari Singapura atau dari mana pun kamu, dari Kelantan, Kedah, dari mana pun kamu, adakah kamu rasa ilmu makrifat yang kamu bawa adalah yang paling hebat, sehingga kamu boleh memperolok-olokkan, mentertawakan dan mencabar untuk berdebat? Tidakkah kamu rasakan kamu menjadi batu api, batu ronsen? Tidakkah kamu rasakan kamu turut terlibat di dalam memecah belahkan umat Islam? Sepatutnya kamu sebagai orang makrifat lebih tenang, lebih sabar dan bercakap dengan lebih berhemah. Kerana tasawuf ada jalan dipenuhi dengan jalan karamah. Jika pun tidak sakti, separuh sakti, bahkan punya kehebatan. Bahkan apabila sampai pada masa tertentu,
Apabila dikatakan jadi, maka jadi. Barang hendak, barang buat, barang kata, barang dapat. Sangka ke ala, sangka ke ulu. Sana ke ala, sini ke ulu. Purba kala, purba ulu. Itu bahasa orang-orang makrifat. Jadi orang makrifat jangan gunakan lidah seolah-olah tidak berilmu, seolah-olah lebih buruk dari lidah kanak-kanak, lebih buruk dari lidah orang yang tidak berilmu. Bercakaplah dengan hikmah dan berilmu. Sampaikanlah ilmu walau seayat. Tak perlu kamu hina, tak perlu kamu caci, tak perlu kamu cerca, tak perlu kamu tertawakan, tak perlu kamu sindir-sindirkan, sinis-siniskan. Tak perlu. Kerana di negara ini tak termasuk negara lain. Di negara ini sahaja. Bukan kamu sahaja yang berpegang pada jalan tauhid, pada jalan makrifat. Aku sendiri berpegang pada jalan tauhid, jalan makrifat. Dan aku punya banyak guru, dari yang nyata hingga yang gaib. Tidak pula guru membenarkan aku menghina, mencaci, mencerca orang lain, mencabar orang lain. Tidak. Baiklah. Aku rasa orang tauhid lagi makrifat. Kalian juga adalah sahabat bagi aku. Dan tidak ada perbalahan antara aku dengan kalian. Baik kamu dari Singapura, baik kamu seorang doktor, baik kamu dari Gunung Jerai, siapapun kamu, apapun kamu, dari gunung mana, bukit mana, dari busuk mana pun, ataupun tanah ada, sekalipun di dalam payah, tidak ada permusuhan. Allahu Rabbuna wa Rabbukum antara kamu dengan aku. Kerana jalan makrifat, sungguh pun makrifatnya satu, tapi jalannya berliku dan bercabar. Setiap orang melalui denainya masing-masing, mengikut gurunya. Jalan yang dirintis oleh guru, yang ditunjuk oleh guru, setiap orang punya guru. Dan mengikut ajaran guru untuk sampai ke makam-makam tertentu. Jadi bercakaplah dengan berhikmah. Jika kamu rasa kamu sebagai orang makrifat yang di mana dada kamu penuh dengan ilmu, jika kamu rasa kamu perlu menentang, tak perlu kamu gunakan hujah, perdebatan secara zahir, tak perlu. Kamu hanya perlu duduk, bersila, kejapkan sila kamu, tegakkan tulang belakang kamu. Aku rasa dengan ayat-ayat tertentu, kamu tentu tahu apa yang kamu boleh buat, kerana di dalam diri kamu, masakan kamu tidak melihat itu sabda Nabi. Maka gunakan apa yang kamu ada, sama ada untuk menjatuhkan musuh atau meleburkan musuh kamu di dalam kerohanian kamu, demi jalan yang hak. Tak perlu kamu sinis-siniskan, tak perlu kamu tertawakan, tak perlu kamu mengaibkan orang-orang Wahabi dan keluarga mereka, pekerjaan mereka, tak perlu. Cuma gunakan ilmu yang kamu ada. Itu. Dan untuk puak-puak Wahabi sidang kalam, aku nasihatkan, cukuplah, hentikan baik sidang kalam Wahabi, Salafi, Sunni, ataupun orang tasawuf, orang hakikat, orang makrifat, orang tarikat, apapun tarikat kamu, siapapun guru kamu. Hentikan perbalahan ini.
Kerana perbalahan ini makin lama makin memburuk dan membusuk, makin menanam. Dan masyarakat jemu dan jelak apabila melihat orang-orang makrifat yang bercakap dari hal ilmu tapi tak boleh menjaga lidah. Dan masyarakat juga jemu dan jelak dengan perkara yang diada-adakan oleh orang-orang Wahabi yang sering menghina ahli tasawuf, para guru, para hakikat dan para makrifat. Pada Wahabi yang kamu menafikan jalan Nur Muhammad, itu hak kamu. Itu hak kamu. Namun, jangan kamu cabar orang-orang tauhid, hakikat dan tasawuf yang berpegang pada jalan Nur Muhammad. Jangan. Wahai orang-orang Wahabi, bagi aku dan juga bagi aliran SB, juga ahli hakikat dan tarikat yang lain, kamu orang-orang Wahabi ibarat kata belum berkuku sudah mahu menggaruk, belum ada gigi sudah mahu menggigit. Wahai Wahabi dan orang makrifat sekalipun, ukurlah bayang-bayang kamu sepanjang badan. Ukurlah. Kenalilah bayang-bayang kamu. Kenalilah diri kamu. Sehingga di dalam mengenal diri itu dengan jalan yang sungguh-sungguh, carilah sehingga belum berkilat sudah berbayang. Wahai Wahabi, hentikan. Kerana jalan makrifat dan jalan syariat itu laluannya berbeza, gurunya berbeza, amalannya juga berbeza. Jika kamu rasa kamu mahu mengamalkan hukum, menegakkan hukum, sampaikanlah dengan yang lebih baik. Bukan dengan mencari kesalahan orang lain kamu menjadi mulia. Bukan. Begitu juga orang makrifat. Bukan dengan menghina dan mencari kesalahan orang lain menjadikan kamu nampak paling makrifat. Bagi Wahabi, bukan dengan menghina dan mencerca Nabi dan keturunannya, mencerca para wali, mencerca orang yang menziarah kubur, menunjukkan kamu lebih beriman dari orang lain. Bukan. Kerana agama tidak berhenti setakat itu. Tidak. Bagi aku mudah. Bagi aku mudah. Peganganku. Nafiri dan Noban adalah ilmu nafi dan ilmu isbat. Genderang itu dengungnya jantung, genderang perang, jalan cinta, jalan abadi, jalan merasai makna dan nikmati cinta yang sejati lagi azali. Baiklah, aku rasa aku tak perlu bercakap banyak kali ini sebenarnya. Cuma aku nak bagi tahu pada puak-puak yang mengaku makrifat dan puak-puak yang mengatakan beliau adalah golongan Wahabi. Hentikan perbalahan. Makin kamu berbalah, makin kamu cabar-mencabar, makin menunjukkan ketidakmatangan kamu di dalam bermakrifat. Dan untuk Wahabi, makin kamu menegakkan perkara-perkara yang sebenarnya dibolehkan, tidak menjadikan kamu hebat.
bahkan menjadikan kamu semakin dibenci oleh masyarakat. Baiklah, sampai sini aku nak keluar, ada urusan. Cantik kan? Okeylah. Sampai sini. Pada masa dan ketika yang lain, kita jumpa lagi. Kerana sekarang ni aku sedang memerangi seorang tabib dan pawang diraja yang bertempat di Melaka. Beliau adalah orang Singapura. Aku tentang habis-habisan. Bahkan aku cabar habis-habisan kerana apa yang dia buat adalah penganiayaan, penipuan, pembohongan. Apa yang buat aku lebih marah adalah digenggamnya Kaabah, dibawanya di hadapan pesakit. Apa yang buat aku marah adalah dipanggilnya para wali seperti memanggil kawan-kawan. Itu yang aku marah. Karena itu aku tentang habis-habisan. Jadi aku jemput orang-orang makrifat yang mau bersama dengan aku untuk menentang tabib dan habib yang mengaku tabib dan pawang diraja yang buat perubatan di Melaka. Siapa yang berminat boleh berikan nombor telefon di dalam komen. Aku akan bawa kalian untuk bersama dengan aku. Kerana aku akan buat sesi uji cuba antara aku dengan tabib berkenaan. Dan kamu boleh ikut untuk videokan. Kalau dia benar, ilmunya benar, jika Kaabah itu boleh dibawa di depan pesakit, aku hendak beliau buktikan di depan mata aku. Kalau benar beliau boleh panggil wali, kalau benar jurusnya hebat, boleh menarik jin, puaka, sihir, palsik, polong. Aku hendak dibuktikan depan aku. Satu dengan satu. Jadi bagi orang-orang makrifat, aku jemput, jom. Itu baru dikatakan sabilillah. Itu baru dikatakan genderang perang dengan jiwa, raga, jasmani, rohani dan nurani sekali. Aku sudahi dengan cintalah siapapun yang kamu cintakan, rindulah siapapun yang kamu rindukan. Bahawa cinta itu satu dan akan kembali pada yang satu, yaitu dirimu. Baiklah, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.